Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi. Ustazah harap kamu semua dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Sebelum kita mulakan pelajaran, jom selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah berilah rahmat atas Nabi Muhammad serta keluarganya. Anak-anak, pada pelajaran minggu lalu telah pun Ustazah terangkan berkaitan tajuk peristiwa penurunan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rentetan daripada peristiwa tersebut akan Ustazah huraikan pada pelajaran kita kali ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah dengan dua cara. Yang pertama, dakwah secara rahsia. Akronimnya ialah SLAT, mewakili perkataan sulit. Yang kedua, dakwah secara terbuka. Akronimnya ialah TEBRAU, mewakili perkataan terbuka. SLAT, TEBRAU, dakwah secara sulit, dakwah secara terbuka. Pada peringkat permulaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara rahsia seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, hendaklah engkau agungkan Tuhanmu, hendaklah engkau bersihkan pakaianmu, segala perbuatan dosa hendaklah engkau jauhi dan janganlah memberi kerana hendak beroleh lebih banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaum keluarga dan sahabat-sahabat baginda secara rahsia. Ingat anak-anak, kepada keluarga dan sahabat-sahabat baginda. Antara orang-orang pertama yang memeluk Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan wanita ialah isteri baginda, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua di kalangan lelaki merupakan sahabat Nabi ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manakala di kalangan hamba pula ialah Zaid bin Harithah. Dan yang terakhir merupakan sepupu baginda ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Akronim bagi orang pertama yang memeluk Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kau untuk Khadijah, abang untuk Abu Bakar, aku untuk Ali dan Zaid untuk Zaid. Kau, abang, aku Zaid. Baginda menyeru mereka supaya beribadah kepada Allah, bersikap lemah lembut, bersatu padu dan memberhentikan peperangan. Antara orang-orang yang memeluk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdul Rahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam dan yang terakhir ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Akronim bagi orang yang memeluk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ialah Ustazah. U untuk Utsman bin Affan, S untuk Sa'ad bin Abi Waqqas, T untuk Talha bin Ubaidillah, A untuk Abdul Rahman bin Auf, Z untuk Zubair bin Al-Awwam dan yang terakhir A untuk Abu Ubaidah Al-Jarrah, Ustazah. Ingat anak-anak? Selain itu, anak-anak juga wajib ketahui bahawa pusat pengajian dan penyebaran agama Islam diadakan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, iaitu Darul Arqam, yang bermaksud rumah Al-Arqam. Beliau merupakan antara orang yang terawal memeluk Islam. Kalau anak-anak semua nak tahu di antara sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan kegiatan dakwah dan beribadah secara sembunyi, kerana ajaran Islam sangat bertentangan dengan amalan masyarakat Arab pada ketika itu.
Selain itu juga supaya tidak dapat dikesan oleh kaum Quraisy, pengikut baginda diperintahkan untuk merahsiakan keimanan mereka bagi mengelakkan penentangan terbuka daripada kaum Quraisy. Dakwah secara rahsia ini berlaku selama 3 tahun. Baginda berjaya mendapatkan pengikutnya daripada kalangan orang yang dipercayai. Okey, jadi kali ini kita akan teruskan dengan dakwah secara terbuka. Baiklah, setelah 3 tahun Nabi berdakwah secara rahsia, Allah telah memerintahkan supaya Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara terbuka. Kalau kita tengok dalam dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hijr ayat 94, fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Okey, maksudnya maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Seterusnya kita akan melihat sedikit sorotan video, okey, bagaimana pada mulanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah secara terbuka setelah 3 tahun berdakwah secara rahsia. Pesuruh Allah telah membunyikan semboyan. Apa? Mekah diserang? Saya tak tahu. Jomlah. Sumayyah, jom ke Kaabah. Cepat. Si, kemari. Cepat. Apa yang sedang berlaku? Entahlah. Tu pun dia. Duduk sini. Nampak pesuruh Allah dah. Tu, kat sana tu. Muhammad nak berkhutbah. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Wahai penduduk Makkah, jika aku kata ada bala tentera di belakang bukit hendak menaluki kita, kamu percaya atau tidak?" Kami percaya apa saja daripada kau, Muhammad. Kau sentiasa bercakap benar. Muhammad bersabda lagi, "Wahai penduduk Makkah, aku merayu kepada kamu, tinggalkan Tuhan kamu dan sembahlah pada Tuhan yang satu yang Maha Esa. Selamatkan diri kamu daripada api neraka, kerana aku tak dapat menghalang kamu daripada balasan Tuhan. Aku cuma nampak bahaya yang datang dan memberi amaran kepada kamu untuk menyelamatkan kamu." Anak saudara kita memperbodohkan kita. Hentikan dia, Abu Talib. Tak malu kau, Muhammad. Kau kumpul kami semua untuk ini. Oh, baginda sungguh hebat. Kau percaya ke orang ni? Tentu sekali. Segala-galanya. Muhammad dah turun bukit, jom ikut dia. Baiklah, kita dah selesai melihat sedikit sorotan video di mana Rasulullah SAW menyeru kaumnya dan pembesar Quraisy untuk berhimpun di bukit Safa. Baginda menyampaikan ucapannya dengan menerangkan tentang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya. Dan Nabi juga menerangkan tentang kerasulannya serta menjelaskan perbuatan manusia sama ada baik atau buruk akan diberikan pembalasan pada akhirat kelak. Walaupun Nabi Muhammad mendapat tentangan daripada bapa saudara baginda iaitu Abu Lahab, tetapi Nabi Muhammad tetap meneruskan dakwahnya kerana baginda mengetahui kaumnya masih berpegang dengan kepercayaan dan adat masyarakat Arab Jahiliah. Baginda terus berdakwah kepada kaumnya di Bukit Safa dengan memberikan nasihat yang jelas dan bijaksana. Baginda juga menyatupadukan sahabat-sahabat untuk berdakwah serta mengajar mereka ayat-ayat suci Al-Quran sehingga mereka faham dan dapat. So, Nabi Muhammad, bangsa Arab Quraisy, dan keturunan Bani Hashim. Seterusnya, yang ketiga, Nabi Muhammad daripada kelompok Bani Hashim. Okey, anak murid semua kena ingat ya. Okey, Bani ni bermaksud kelompok ataupun kaum. Okey, ingat kaum Nabi dulu berasal daripada Bani
Hashim. Sampai di sini sahaja untuk pembelajaran kita kali ini. InsyaAllah kita akan teruskan dengan pembelajaran kita pada hari yang akan datang. Assalamualaikum anak.